Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan kelas geografi pada hari ini, cikgu nak masuk subtopik 7.3 iaitu kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Kalau kamu ada buku teks, kamu boleh buka muka surat 80 hingga 82. Okey, jadi kita akan tengok dulu apa kepentingan sungai. Okey, jadi yang pertama ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Jadi jana kuasa hidroelektrik ni dia dapat dibina disebabkan oleh kita mempunyai sungai-sungai yang beraliran deras. Okey, jadi jana kuasa hidroelektrik ni dia merupakan pembekal sumber tenaga elektrik yang utama di Malaysia. Jadi ada beberapa empangan yang ada di Malaysia, antaranya yang dibagi contoh ialah empangan Pelagus yang terletak di Sarawak dan juga empangan Kenering yang terletak di negeri Perak. Okey, itu kepentingan yang pertama. Kepentingan yang kedua ialah sumber pengairan. Okey, jadi air sungai ni dia dijadikan sumber pengairan bagi kegiatan pertanian. Okey, iaitu penanaman padi, sawah padi. Okey, jadi salah satu sungai yang digunakan sebagai sumber pengairan ialah Sungai Muda, yang terletak di negeri Kedah. Jadi Sungai Muda ni dia digunakan untuk pengairan kawasan penanaman padi di dataran Kedah dan Perlis. Okey, sebab itulah sawah padi ni dia boleh ditanam sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Okey, itu kepentingan yang kedua. Kepentingan yang ketiga ialah kegunaan domestik. Okey, kegunaan domestik ni maksudnya ialah kegunaan sumber air untuk kegunaan harian. Okey, ada sesetengah kawasan, contohnya kawasan pedalaman, mereka masih lagi belum ada sumber air bersih yang cukup. Jadi kebanyakannya penduduk kawasan pedalaman ni dia akan menggunakan air sungai untuk kegunaan harian. Maksudnya nak mandi, nak masak. Jadi antara sungai yang membekalkan sumber air untuk kegunaan domestik ialah Sungai Pahang, Sungai Rajang dan juga Sungai Kinabatangan. Itu kegunaan domestik, maksudnya kegunaan harian. Seterusnya kepentingan yang keempat. Sempadan semula jadi. Ini cikgu pernah terang dah. Sempadan semula jadi ni terbahagi kepada dua. Ada dua jenis sempadan. Yang pertama ialah sempadan antara negeri dan lagi satu ialah sempadan antara bangsa. Sempadan antara negeri ni contohnya ialah Sungai Bernam. Dia di antara negeri Perak dan juga negeri Selangor. Tu sempadan negeri. Kalau sempadan antarabangsa pula ialah Sungai Golok. Dia di antara negara Malaysia dan juga negara Thailand. Seterusnya, kepentingan yang seterusnya ialah sumber protein. Sumber protein ni maksudnya sungai ni dia membekalkan sumber ikan air tawar. Contohnya ikan talapia, ikan lampap, ikan patin. Kebanyakan ikan-ikan ni dia duduk di dalam sungai lah. Jadi contoh sungai iaitu Sungai Kinabatangan, Sungai Berwas dan juga Sungai Endau. Kepentingan yang seterusnya ialah pengangkutan dan perhubungan. Yang ni pun sama juga, dia lebih kepada kawasan di Sabah dan Sarawak yang menjadikan sungai sebagai jalan perhubungan. Maksudnya untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat, mereka akan menggunakan sungai lah sebagai jalan perhubungan. Contoh kalau kita, jalan perhubungan kita ialah jalan raya. Tapi penduduk di Sabah dan Sarawak, kawasan pedalaman, jalan utama dia ialah sungai. Dan yang last sekali, kepentingan sungai yang terakhir ialah rekreasi dan pelancongan. Contoh dia kata ada beberapa batang sungai di Malaysia yang berarus deras, cetek dan jernih ni sesuai dijadikan sebagai kawasan rekreasi. Maksudnya kawasan untuk beristirahat lah bersama dengan keluarga.
Okey, contoh dia bagi ialah Sungai Melaka yang terkenal dengan aktiviti river cruise. Okey, manakala dia bagi Sungai Sedim yang terletak di Kulim, Sungai Kiulu yang terkenal dengan aktiviti meredah jeram. Okey, tadi ialah kepentingan sungai. Seterusnya kita nak tengok kepentingan tasik. Okey, muka surat 82. Okey, sama juga macam kepentingan sungai, okey, iaitu kegunaan domestik. Selain daripada air sungai, sesetengah penduduk ni dia menggunakan air tasik untuk kegunaan harian penduduk setempat. Okey, contohnya ialah Tasik Bera yang terletak di Pahang. Okey, dia menyalurkan air tasik dari ke rumah untuk kegunaan harian. Okey, kepentingan yang kedua, rekreasi dan pelancongan. Sama juga, tasik ni dia dijadikan sebagai kawasan rekreasi. Maksudnya kawasan untuk kita beristirahat. Kita boleh keliling kawasan tasik tu untuk berjoging. Okay, contohnya ialah tasik Titiwangsa dan juga tasik Putrajaya lah. Okey, kepentingan yang ketiga ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey, sebab apa? Sebab tasik dan sungai ni dia mampu untuk menakung air yang banyak. Okey, sebab itulah dia sesuai untuk kita bina empangan. Okey, sebab empangan ni dia memerlukan air yang banyak dan di kawasan yang tinggi lah. Okey, dan yang terakhir ialah sumber protein. Sama juga, tasik juga dia membekalkan sumber ikan air tawar kepada penduduk setempat. Maksudnya orang boleh pergi memancing. Lepas tu dapat ikan air tawar tu boleh jual ataupun boleh buat ikan bekasam. Okey, jadi contoh dia bagi ialah Tasik Bera yang kaya dengan pelbagai spesies ikan air tawar seperti ikan baung, haruan, lampam dan juga sebarau. Okey, jadi tu antara kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia.